Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ni kita buat soal jawab tentang sihir. Soal jawab tentang sihir. Di sini ada beberapa orang yang akan bertanya kepada saya tentang sihir. Dan insyaAllah saya akan menjawabnya dengan ilmiah tapi penuh ringkas. Tuan-puan pun boleh bertanya melalui ruangan komen. Nanti kita akan baca insyaAllah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi Ahad ini, malam-malam yang ke-25. Pada malam-malam Lailatul Qadar, semoga kita semua mendapat pahala malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada saki-baki lebih kurang 6 hari lagi atau 5 hari lagi lah. Kalau raya awal Jumaat 5 hari lagi. Kalau raya lewat sikit satu, ada 6 hari lagi. Kita meneruskan hari-hari dalam bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk taat kepadanya, beramal ibadah kepadanya. Tuan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita menelusuri kehidupan ini, pasti ada ujian yang melanda. Antara ujiannya ada hamba-hamba Allah yang terkena sihir. Oleh kerana itu tuan-puan, pelbagai persoalan bermain di minda. Pelbagai perkataan yang kita dengar di telinga kita. Pelbagai sangkaan yang hadir di jiwa. Oleh kerana itu, ianya perlu dipandu dengan ilmu. Oleh kerana itu, pada pagi ini tuan-puan, kita buat sedikit sebanyak soal jawab tentang sihir, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT yang baru masuk, tolong share dahulu. Semoga live ini mendapat manfaat kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tekan share sambil berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, bersama saya ada Cik Najibah lah bersama saya. InsyaAllah akan bertanya kepada saya soalan-soalan tentang sihir. Dan di sini bukan Cik Najibah sajalah ada. Ramai lagi yang ada ni. Okey, ramai lagi ni. Datang mandi kolam ke? Tak. Kita datang ada program semalam. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan lebih lanjut, tuan-puan bantu share dahulu supaya ramai yang dapat join dan mengambil manfaat daripada perkongsian ini. Tuan-tuan, sebelum kita teruskan, marilah kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56.
Allah SWT berfirman, mafhumnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Baik, tuan-puan dirahmati oleh Allah yang beri salam, saya jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya tadi, kat mana tu Ustaz? Di Kota Baru, Kelantan. Semalam kami datang bersolat di Madinah Ramadan bersama Syekh tu imam sana. Alhamdulillah, antaranya Syekh Syekh Hisham Abdul Bari. Alhamdulillah, sedap suaranya, sedap suaranya. Baik, tuan-puan rahmati Allah. So, hari ni tuan-puan kalau ada soalan tentang sihir, kita akan bicara kupasan tentang sihir. Anda boleh bertanya apa saja. Saya akan menjawab dengan ilmiah. Kalau saya tak tahu, saya akan jawab tak tahu. Mudah je. Kalau saya tahu, saya akan jawablah mengikut berlandaskan ilmu, merujuk kepada kitab Mu'tabar. Jadi tuan-puan, jadi soalan yang pertama ini kita dengarlah daripada Cik Najibah. Mungkin Cik Najibah boleh bagi tahu sikitlah tentang mukaddimah sihir, kemudian bolehlah nak tanya soalan apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bagi salam dulu dah. Bolehlah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tolong. Nah, tentang sihir tajuk kita. Okey, sihir seperti sedia maklumlah kalau di Malaysia ni sihir sangat terkenal. Terutama orang yang masalah dengan keluarga, masalah dengan suami, dengan pasangan, ataupun masalah berkaitan dengan kedah. Sering masyarakat kita ni mudah melabelkan kalau kedah tak laku ni mesti kena sihir. Kalau suami selalu bergaduh dengan pasangan isteri, ni mesti terkena sihir. Jadi macam mana kita nak tahu sebenarnya sihir tu apa? Sebenarnya sihir tu apa? Adakah dia sama dengan santau ataupun berbeza? Adakah dia sama dengan ain ataupun berbeza? Okey, Ustaz boleh jelaskan? Sihir. Baik, Cik Najibah bertanya kepada saya tentang sihir. Dan dia beritahu kepada saya situasi yang dialami. Biasanya kalau gaduh pasangan, tu sihir. Kalau kedai tak laku, terus kata sihir. Sebenarnya tak boleh kita kata sihir selagi mana ianya tidak ada bukti yang kukuh. Adakah bukti yang kukuh itu boleh diperolehi? Boleh, tuan-puan. Jadi apakah yang sebenarnya sihir dan macam mana kita nak tentukan ianya adalah sihir? Jadi yang pertama, tuan-puan, tentang sihir ini Allah SWT sebut banyak dalam Al-Quran, antaranya surah Al-Baqarah ayat apa? Wattaba'u. Tak ingat. Ayat 102 tak ingat dah. Sebulan cuti rawat tak ingat. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر ayat. Ayat ini Allah SWT cerita tentang Nabi Sulaiman dan yang berkaitan dengan sihir, sejarah asal usul sihir. Dan ini disebut dalam kitab kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abduh. Tentang kitab usul sihir, asal usul sihir.
Dan beliau mensyarahkan ayat surah Al-Baqarah tadi, ayat 102. Satu jilid tebani kitab dia. Syarah satu ayat tu je. Surah Al-Baqarah ayat 102. Menceritakan bagaimana asal usulnya sihir. Dan Allah sebut dalam ayat 102 tersebut antara ayat iaitu ma yufarriqu baina ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, yang boleh memisahkan antara suami dan isterinya. Itu. Jadi macam mana kalau bergaduh tu kita tak boleh terus kata sihir, tak boleh. Memang ada sihir yang tujuannya untuk bercerai-berai, ada. Tapi tidak bolehlah kata kalau gaduh tu terus kata sihir. Tak boleh, kena tengok punca gaduh tu macam mana. Pertama kita kena lihat dari sudut keluhannya, keluhan sakit. Ada sakit tak? Suami isteri tu ada sakit tak? Cek hospital tak? Ada laporan doktor tak? Apa kata doktor tak? Pernah rawat dengan perubatan Islam tak? Apa kata perawat tersebut? Apa terjadi ketika dia ruqyah? Tu yang kita nampak dah. Yang kedua kena cek keluhan mimpi. Dia mimpi apa? Setiap malam ada mimpi yang sama ke dan sebagainya. Dan yang ketiga kena cek punca dia. Ada punca tak? Bergaduh tu ada punca tak? Kalau puncanya tak logik sehingga bergaduh besar, itu sihir ni perkara yang halus pelik. Perkara yang sukar untuk kita mudah kata sihir. Dia sukar. Dia perkara halus dan tersembunyi. Contohnya tadi Cik Najibah kata kalau kedai tak laku terus kata sihir, tak boleh. Kena tengok juga punca tu. Kenapa orang tak pergi kedai kita? Ada orang tak pergi sebab kedai kita kotor. Kedai kita tak jaga kebersihan. Yang paling utama kedai kita tak sedap kebanyakannya. Jadi kata Ustaz Kazim nak laku masak sedap. Walaupun kedai tu tak besar, tak hias cantik. Tetapi kalau masakan tu sedap, orang pergi tuan-puan, orang beratur. Yang paling utama adalah kesedapan tu. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah kena cek. Ni kalau makanan sedap, kedai bersih. Tapi orang tak nampak kedai tersebut. Orang kata orang nak pergi, orang dah pergi dah tapi tak nampak. Ini pelik. Itulah sihir, benda pelik, halus, tersembunyi dan tidak mudah untuk dikesan tuan-puan. Jadi kena lihat dari beberapa sudut tadilah keluhan-keluhan yang terjadi tadi, barulah kita akan lihat pula apa reaksi ketika dirawat. Apakah ianya berkaitan, saling berkaitan kesinambungannya ataupun tidak. Jadi perlu masa lah. Perlu masa untuk kita cek sama ada ianya benar sihir ataupun tidak. Ataupun ianya hanyalah sangkaan semata-mata. Nampak duit shilling depan kedai terus kata sihir. Tak boleh. Kerana antara gangguan simptom gangguan tempat pun ada duit shilling depan. Dan mustahil, kata Dr. Mahyudin, mustahil sihir ni kita boleh nampak lalu berterabur duit depan kedai. Kita betul kata sihir. Sedangkan sihir ni benda tersembunyi. Dia sukar untuk dikesan. Kalau benda tu mudah dikesan, duit berterabur di depan kedai, orang boleh cam dah. Orang boleh basuh dah dan sebagainya. Ianya tidak termasuk dalam kategori sihir. Kerana tidak tersembunyi dan tidak halus nampak bapak depan kedai. Jadi tuan-tuan, itu hanya pengkhianatan sahaja. Dan boleh jadi juga duit shilling yang ada depan kedai tu boleh jadi juga asbab gangguan tempat. Itu boleh berlaku tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Contoh sihir, saya pernah rawat seorang hamba Allah. Masa dia ruqyah, ting jatuh duit 20 sen daripada atap. Tak tahu daripada mana duit tu jatuh. Saya tengok atas, tengok duit tu tak cara. Terus ruqyah, fokus ruqyah, ting jatuh lagi. Ini memang main tuan-tuan. Main betul-betul. Jadi saya tengok, mari mana duit? Asalnya tak ada atas shilling. Tiba-tiba ada. Ini benda pelik. Itu boleh kita kategorikan. Kemungkinan sihir. Tu baru satu simptom, kena cek yang lain. Sebab dia benda tersembunyi. Tengok atas tak ada. Masa baca ting ada timbul dan sebagainya. Tapi kena cek keseluruhan dululah keluhan-keluhan tersebut. Bukan satu keluhan. Maknanya kalau bukan kita tengok depan kedai ada duit shilling tu ke sihir. Tak boleh. Itu baru satu sudut. Kita kena tengok juga dari sudut sakit apa dia. Kaki dia macam mana pula. Sebab depan kedai berpijak.
kaki macam mana? Mimpi pula apa? Ketika dirawat macam mana jadinya? Perasaan emosinya macam mana? Keadaan kedainya macam mana? Keadaan pelanggannya macam mana? Keadaan makanannya macam mana pula? Keadaan staf-stafnya macam mana pula? Keadaan mejanya macam mana pula? Keadaan kursinya macam mana pula? Keadaan layanan macam mana pula? Keadaan muka staf-staf dia tu macam mana pula? Keadaan tutur kata staf-staf dia tu macam mana pula? Kena tengok habis. Bukan senang nak kata sihir. Jadi tuan-puan, harap faham, fahamlah. Itu bagi soalan pertama. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh terus tanya di ruangan komen. Boleh dengar dengan baik suara saya ni. Sebab saya tak pakai mic pagi ni. Ini suara asli daripada perut saya. Baik tuan-puan. Okey, kalau tak ada soalan, kita serah kepada Cik Najibah kembali. Itu dia penjelasan yang padat berkaitan dengan sihir. Bukan mudah ya Ustaz ni. Nak menentukan seseorang terkena sihir tu bukan mudah. Banyak kategori, banyak aspek yang perlu dilihat sebelum kita orang panggil menentukan dirinya sihir. Jadi Ustaz, kita beralih kepada soalan seterusnya. Beralih kepada soalan seterusnya. Ustaz Azhar. Dah ada. Okay. Macam kita tengok di Malaysia ni banyak sangat kategori-kategori ataupun jenis-jenis sihir. Antaranya sihir pemisah lah, sihir katak puru, famous katak puru, sihir apa lagi sihir tafrik, sihir ain. Jadi Ustaz boleh jelaskan tak jenis-jenis sihir yang Ustaz fokuskan? Sebab banyak sangat sihirnya. Kalau dalam satu perubatan tu ada 12 jenis sihir. Cuba Ustaz jelaskan. Sihir pendarahan pun ada, sihir keluarga pun ada. Cuba jelaskan Ustaz jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir. Baik, alhamdulillah. Jenis sihir tuan-puan. Okey. Jenis-jenis sihir ni tuan-puan, dia berbeza dengan tujuan sihir. Jenis berbeza dengan tujuan sihir. Jenis berbeza dengan tujuan sihir. Macam ni. Okey, jenis dan tujuan berbeza. Berbeza tuan-puan. Beza. Contohnya kita kata tadi sihir katak puru. Itu bukan jenis, itu tujuan sihir. Cara sihir itu dilakukan dengan menggunakan katak puru. Contohnya lagi sihir perceraian. Perceraian itu bukan jenis sihir, itu tujuan sihir supaya cerai. Tujuan dia supaya cerai. Jenis dia lain. Jadi jenis-jenis sihir ni tuan-tuan disebut dalam kitab Marad As-Sihru yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abduh. Dan juga disebut dalam kitab Ar-Ruqyah Syar'iyah yang dikarang oleh Syekh Abu Bara Usamah Yasin Al-Ma'ani, ulama daripada Jordan. Disebut tuan-puan jenis-jenis sihir ini ada 7. 7 macam ni. 7. Yang pertama, jenis pertama dimakan ataupun termakan. Orang Arab panggil al-ma'kul. Contohnya sihir tersebut dia termakan daripada nasi. Bila termakan, maka aktif sihir tersebut dalam perut dia, dalam badan dia lah. Jadi buhul sihir itu duduk mana? Duduk dalam badan. Jadi contohnya lagi, dia buat sihir itu tujuan apa? Supaya sakit. Maka mulalah jadi sakit. Ataupun mulalah jadi gila. Tujuan gila. Itu tujuan. Sakit. Tujuan gila. Mulalah jadi nak berpisah dengan isteri. Tujuan dia perceraian. Jadi jenis sihirnya apa? Jenis sihir yang masuk padanya dimakan. Nampak tak? Berbeza jenis dan tujuan sihir. Jenis tadi dimakan, tujuan dia gila contoh. Cerai, sakit, itu tujuan. Maka berbeza jenis dan tujuan. Itu yang banyak berlaku kekeliruan dalam negara Malaysia ini. Khususnya. Okay, kita kena fahamlah, perawat kena bezakan jenis sihir dan tujuan sihir. Buhur sihir. Pula lain pula, lain cerita pula. Hukum-hukum sihir, lain cerita pula. Cara kaedah mengenal pasti, lain cerita pula. Kaedah membatalkan buhur sihir, lain cerita pula. Kaedah rawatan, membersihkan buhur sihir,
lain cerita pula. Dan kaedah merawat pesakit setelah itu sehingga sembuh. Itu lain cerita pula. Kesembuhan lain cerita pula milik Allah SWT. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi beza jenis dan tujuan. Antara jenis sihir saya sebutkan 7 tadi. Yang pertama adalah jenis sihir dimakan. Yang kedua diminum. Yang ketiga dihidu. Okey. 3 jenis sihir ini semua masuk ke dalam badan. Buhulnya, barangan sihirnya masuk ke dalam badan. Dimakan. Memang masuk badan sebab ia termakan. Yang kedua, diminum. Memang masuk badan sebab dia terminum. Ada orang masuk barangan sihir ke dalam gelasnya. Contoh, dia minum maka terminum. Maka timbullah simptom-simptom yang berkaitan dengan jenis sihir tersebut. Jenis sihir ketiga, dihidu ni masuk ke hidung. Angin, asap, minyak. Masuk. Tu. Kemudian, tuan pada rahmati Allah, maka berlakulah simptom-simptomnya. Contoh simptomnya, sakit hidung, berair hidung, tak selesai masalah hidung. Jadi masuk ke hidung, takkan sakit telinga. Sehidung. Dia sihir jenis telinga ada? Tak ada. Jarang masuk ke telinga, dia desing je telinga ni. Jadi 3 jenis sihir ini buhulnya, barangan sihirnya, media sihirnya, duduk dalam badan. 3 ni. 3 jenis. Jadi tujuan tidak kira, tak terbatas ada berapa tujuan ni. Sebab apa? Tujuan ada orang nak suruh dia jadi gila. Ada orang nak suruh jadi sakit. Ada orang nak suruh jadi benci. Ada orang nak suruh jadi sayang ke dia. Ada orang nak suruh perceraian. Ada orang nak suruh muflis, perniagaan. Di atas kehendak orang hasad tersebut yang buat sihir. Dan menggunakan tukang sihir. Tukang sihir pula menggunakan pengaruh syaitan, kekuatan syaitan. Dan menderhaka kepada Allah. Nampak? Ini 3 jenis sihir yang mana buhurnya adalah badan. Dimakan, diminum, dihidu. Seterusnya yang keempat. Yang keempat, jenis sihir ditanam. Tanam dalam tanah lah, dalam. Maka tempat masuk dia kaki. Tempat-tempat dia berpijak pada tanam. Yang kelima, sihir disiram. Disiram menggunakan air, minyak, darah dan sebagainya. Yang yang kelima lagi, contohnya lagi disiram atau ditabur. Ditabur menggunakan media-media seperti tanah kubur, seperti debu tulang, seperti lagi ditabur dia. Ditabur duit shilling, tapi susah nak nampak. Paku, batu sungai pun boleh. Apa lagi? Tak ingat. Tak biasa pun masih. Jadi tuan itu maksudnya ditabur. Abu mayak, ya betul. Abu mayak termasuk dalam kategori jenis sihir ditabur. Ditabur di tempat mangsa sihir akan berpijak. Tempat mudah depan rumah. Tempat mudah depan pagar. Tempat mudah depan kedai, depan ofis. Tempat dia mudah berpijak melangkah. Jadi masuk ke kaki. Sebab tu, kita nak rawat orang yang sihir jenis ni, dia kena duduk berlunjur. Sebab tu ada kaedah berlunjur. Okay? Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, itu antara jenis sihir. Yang kelima, yang keenam, jenis sihir digantung. Digantung di tempat tertentu, di pokok, di atas tingkap. Mana lagi? Digantung atas bumbung. Digantung di bucu-bucu rumah, kedai. Digantung. Ada digantung di leher, ada digantung di tangan, di pinggang, ada juga. Jadi tuan pada rahmat dari Allah SWT. Dan yang ketujuh adalah jenis sihir ditiup. Ditiup dari jarak jauh, tiup pada nama, melalui jampi-jampi sihir, tiup pada anak patung. Tu boneka, tiup pada gambar. Tu berhati-hatilah. Maka yang ditiup ni dia boleh jadi masuk melalui pelbagai cara tadi, terutama makan minum hidup. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh kerana itulah 7 jenis sihir masuk ke dalam badan. Ada pun makan minum hidup masuk media sihir dalam badan. Ada pun sihir jenis ditanam, disiram, ditabur, digantung dan ditiup. Ditiup berbeza. Ditanam, disiram, digantung, ditabur, digantung. Buhur sihirnya di luar badan. Media sihirnya di luar badan tadi. Ditanam dalam tanah.
ditabur depan tempat kita berpijak. Digantung ada tempat tertentu yang dekat dengan kita. Ia takkan jauh dengan kita. Tu. Cari kawasan yang biasa kita pergilah. Kalau ditiup, di jarak jauh dan boleh jadi dimasuk melalui makan minum hidu. Itu kijaan syaitan lah. So, yang ni kena berhati-hati juga. Oleh kerana itu, itulah tujuan jenis-jenis sihir. Adapun tujuan sihir berbeza. Nak dia mati. Dia terbagi pada 20 tujuan sihir. Dipanggil sihir hitam atau sihir putih. Sihir hitam ni tujuan jahat. Sihir putih ni tujuan dia baik. Tapi tetap sihir haram hukumnya. Contoh tujuan jahat. Nak dia mati. Nak dia sakit. Nak dia bercerai. Nak dia ada nyakit gatal. Ada kudi-kudi. Ada nyakit sopak. Jadi huduh. Tak laku kedai. Padam muka mufli. Gitu contoh. Kalau sihir putih ni, sihir juga haram hukumnya. Tapi tujuan baik. Kita guna minyak pengasih untuk dia kasih pada kita. Kita guna apa-apa bahan untuk dia tunduk pada kita. Pakai sini, pakai pinggan dan sebagainya. Ambil minyak, calik sini supaya orang tunduk pada kita. Tengok kita cantik untuk kecantikan diri. Termasuk syarat tubuh tu. Amalan syarat tubuh termasuk dalam amalan ilmu-ilmu sihir. Satu cabang daripada ilmu sihir. Walaupun dia panggil sihir putih. Tetap haram hukumnya. Okey? Sebab tu janganlah kita terlibat dalam unsur-unsur sihir ini. Okey. Tuan Pak yang dirahmati oleh Allah SWT, saya tengok komen. Finas Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz terangkan tentang sihir pemisah? Pemisah tu tujuan sihir. Tujuan untuk pisah. Jadi jenis sihir, mungkin sihir tu boleh masuk melalui dimakan tadi. Boleh masuk melalui diminum. Boleh masuk melalui dihidu. Boleh masuk melalui ditanam. Boleh masuk melalui ditabur, disiram. Boleh masuk melalui digantung. Boleh masuk melalui ditiupkan dari jarak jauh. Maka bila masuk, maka terjadilah tujuan tadi pemisah. Nak misah dengan siapa? Suami isteri, anak dengan ayah. Dia dengan bos. Boleh pisah belaka benda tu. Jadi, yang dekat boleh jadi jauh. Yang sayang boleh jadi benci. Sifat ada. Dia etih ada. Yang hormat boleh jadi biadab. Begitu. Yang sopan boleh jadi kasar. Tu. So, tuan puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu tentang sihir pemisah. Kaedah rawatannya macam mana Ustaz? Kita terangkan akan datang. Okey, ada lagi soalan. Daripada Nur Fadilah. Kalau pesakit tahu, orang meninggal. Orang NG ke dia? Nak meninggal. Orang nak NG nak meninggal. Saya tak faham perkataan NG tu apa. Orang ia tahu, pesakit tahu orang tu, orang nak meninggal tu sempurna. Pesakit tahu orang nak meninggal, itu biasanya tak ada orang tahu bila kematian. Kerana Allah SWT rahsiakan tarikh kematian. Tapi Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti. Bila fa idza ajaluhum, bila sampai ajal, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak dilambatkan, tidak dicepatkan, tepat pada ajal matilah. So mungkin ada tanda-tanda dia rasa nak mati dan sebagainya, tapi belum tentu mati. Kebiasaan orang yang tahu orang nak mati ni, biasa firasat dia tepat. Biasa pertama kita cek dia, mimpi-mimpi dia apa. Kita ruqyah dia. Kebanyakannya ada khadam. Tapi kalau dia seorang yang beriman, sentiasa berada di masjid dan sebagainya, mungkin ianya firasat bagi orang mukmin, itu benar. So kena tengok dia tu siapa, lagu mana dia, apakah amalannya. Itu. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada soalan dah, kita kembali kepada Cik Najibah. Okey. Jelas sekali apa yang telah Ustaz huraikan bahawa jenis sihir dengan tujuan sihir adalah berbeza. Jadi kita kena ingat sihir pemisah itu adalah tujuan sihir. Tujuan ni banyak. Jadi sebab itulah ramai orang tersalah diagnos. Salah orang kata kena pasti penyakit sebenarnya. Okey, seterusnya kita nampaknya ada soalan daripada TikTok ya. TikTok. Wah, ni TikTok ada. Masya-Allah. Ustaz, kita pernah kena tiup oleh orang perempuan. Ni lelaki lah. Nama dia Ara.
Oh, lelaki kena tiup pada perempuan. Namanya Arab macam puan je. Jarang lelaki ditiup pada perempuan. Biasa lelaki yang tiup pada perempuan. Jarang perempuan tiup pada lelaki. Tu. Okay. Kita pernah kena tiup oleh orang perempuan. Masya Allah. Tu gapa ustaz? Dia buat depan-depan terus. Oh, dia tiup. Okey, soalan ini kita kena tanya dia balik. Lepas dia tiup, awak jadi macam mana? Kena tanya dia balik ni. Cik Arab ataupun Cik, ada lagi? Cik Ara kalau ada lagi boleh detailkan lagi. Okey, soalan daripada TikTok. Dia kata tadi, Ustaz, saya pernah ditiup oleh orang perempuan. Saya tak pasti dia lelaki atau perempuan. Jadi, dia kata ni soalan dia. Saya pernah ditiup oleh perempuan. Lepas tu? Gana tu Ustaz? Bagaimana tu? Secara depan-depan. Secara depan-depan orang tiup. Macam mana tu? Okey. Pertama, kita tak boleh sangka buruk. Mungkin dia saja nak bergurau. Tiup. Tapi kita takutlah kan. Was-was kita, apa tiup aku? Mungkin dia nak bergurau. Kita mari was-was. Dia ni bom aku ke? Dia ni baca apa ke? Dia ni ada tujuan jahat ke? Kita takut jadi. Itu fitrah manusia. Jadi yang pertama, kita kena sucikan balik hati kita. Okey. Sucikan balik. Jangan ada sifat mazmumah, sangka buruk. Kita tengok dulu. Kenapa dia tiup kita? Kalau kita nak tahu, kita tanya dia. Yang kedua, lepas dia tiup tu, apa yang terjadi pada kita? Kalau dia tiup, kita bau busuk, itu standard. Sebab mulut manusia, nak bulan puasa ni memang busuk kohong, orang Gandu panggil. Busuk lah sebab tak makan, tak minum apa. Puasa. Busuk orang mulut berpuasa. Tapi wangi, lebih wangi daripada haruman kasturi di sisi Allah. Atrabu indallahi mirrihil misk. Lebih baik wangi. Orang mulut orang berpuasa ni lebih wangi daripada wangi kasturi di sisi Allah. Jadi tuan puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kalau berbusuk tu standard. Tapi lepas dia tiup tu kita jadi pening, tak tahu apa, kita jadi tak ingat, kita jadi kasih pada dia. Itu black. Itu black. Tapi kalau tak, kita tak sakit pun, tak ada apa pun, cuma kita jadi was-was. Itu dia hanya bergurau saja. No problem. Tak ada apa-apa masalah lah. Setakat ni. Okey. So jangan sangka buruk. Biasanya orang tiup ni, kalau nak buat sihir, dia tiup. Dia panggil tiup ni, dia masuk melalui, dia tiup masuk melalui angin. Tiup angin. Jadi tujuan sihir yang mana? Itu adalah kaedah dia tiup masuk melalui angin. Biasa masuk melalui mana? Di hidung. Hidung. Angin. Tapi ditiup masuk melalui di hidung. So, tuan-tuan biasa kalau masuk melalui di hidung ni, sini akan bermasalah hidung. Bermasalah sentiasa. Berair, tak selesai masalah pergi klinik ke, tak tahu punca. So, apa perubahan yang akan terjadi lepas ditiup? Perubahan yang akan terjadi adalah mengikut tujuan sihir itu dibuat. Orang yang tiup tadi nak apa? Nak sakit, kita jadi sakit. Nak kita berhenti kerja, jadi nak berhenti kerja. Tu. Nak naik kudi, jadi naik kudi, kata pelik. Lepas ditiup. Tapi sekarang ni, dia tak ada apa-apa. Maknanya orang tu gurau sajalah ditiup. Sebab tu tuan-tuan nak keluar rumah, jangan tinggal bacaan ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali nak keluar rumah. Kalau tak keluar pun kena baca 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali malam. Nabi sentiasa baca. Dalam Al-Maqsurah pun ada. InsyaAllah. Di sini ada soalan. Saya tengok. Dari Asri Manja. Ustaz, baru-baru kawan sebelah rumah sakit hidung dan keluar darah. Masya Allah. Kita kena tengok juga. Dia keluar darah tu baru-baru ni sebab apa? Sebab sekarang musim panas. Standard orang keluar darah ke hidung ni. Dan perasaan mata dia macam nak keluar. Dengan izin Allah. Saya suruh dia seduk minyak kasturi. Dan sapu bam bidara. Terus darah tak keluar. Masya Allah. Ini sesuatu yang ajaib. Sepatutnya dia pergi cek dengan doktor dulu dah. Tapi kalau dah sapu bam bidara, bam kasturi itu sembuh. Ini adalah kesembuhan daripada Allah melalui menggunakan bahan-bahan sunnah. Kasturi, bahan sunnah.
bam bidara. Dalam tu ada daun bidara. Daun bidara pun disebut 4 ayat dalam Al-Quran. Rasulullah sentiasa guna. Jadi sekarang dia buat bam boleh sapu. Teru darah tak keluar. Apa sebenar tu sakit Ustaz? Saya tak boleh kata dia sakit apa sebab saya tak cek. Itu adalah simptom yang pelik lah. Kalau tak pergi doktor, sapu tu terus sembuh. Apa pun syukur pada Allah SWT. Anggaplah ia sebagai ujian. Kalau nak tahu apa, kena cek detail lagi sebenarnya. Kasturi, minyak kasturi dengan bam bidara. Tuan Puan kena ada dua ni. Siapa? Asri Manja. Kalau resdung pun dia macam hidung berdarah pun. Kalau resdung, bam lah. Bam pun boleh. Bam memang lega. Lega tak? Memang bam. Kasturi pun Dia panggil khasiat alam. Khasiat alami. Boleh guna. Ramai dah testimoni kasturi kita lega kot kan? ada resdung. Dia guna kasturi dengan bam, lega. Alhamdulillah. Jadi tuan puan, terima kasih Tuan Asri Manja sudi kongsi. Puan-puan yang belum ada minyak kasturi dan bam bidara boleh dapatkan dengan admin 1 dan 2. Betul ni? Ni. Okay, terima kasih. Asri Manja orang mana? Orang mana? Bukan ejen kita, bukan. Tak pasti. Terima kasih kongsi ya. Terima kasih kongsi. Alhamdulillah berkat bahan alami. Itu. Baik. Tuan-puan dirahmati Allah SWT, kalau ada soalan tuan-puan boleh soalan daripada Muhammad Rizal. PM. Soalan daripada Muhammad Rizal. Okey. Kalau orang tiup kat telinga kita, lepas tu terus rasa diperhatikan je. Macam orang ikut kita je. Jadi berpeluh. Adakah itu sihir? Oh, dia tiup kat telinga. Lepas tu terus rasa macam diperhatikan. Macam orang ikut je. Dia rasa. Lepas tu kita jadi berpeluh. Jadi berpeluh. Adakah itu sihir? Uish. Itu di antara simptom yang kita boleh listkan. Dipanggil simptom keluhan ketika jaga. Sebelum kita nak kata sihir, dia menjuruh ke sihir dah. Tapi kita tak boleh kata terus sihir. Kita kena tengok pula Tuan Muhammad Rizal mimpi apa. Lepas pada tu apa yang terjadi dalam hidup Tuan. Apa yang berubah. Kena tahu dulu. Dan bila mana dengar ayat-ayat ruqyah, apa yang Tuan rasa. Bila dirawat, apa yang Tuan Puan alami. Kena tanya tu dulu. Baru boleh jawab. Tapi simptom tu menjurus kepada sihir. Tapi saya tak boleh kata sihir lagi. Kena cek lagi. Sebab bukan senang nak kata sihir. Ataupun Tuan Muhammad Rizal. Kalau Tuan Muhammad Rizal sendiri yang alami perkara ini, cuba Tuan dengar ayat yang saya baca ni. Dengar. Fokus betul-betul. Kita cek melalui ayat Quran lah. Sebab Nabi buat gitu. So kita ikut Nabi. Kita kan sayang Nabi. Kerasukan tidak. Dia tidak kerasukan. Satu ayat je ni. Mungkin dia akan rasa lah tempat yang ditiup tu. Okey, dengarkan lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق الله العظيم. Nanti Tuan Muhammad Rizal komen di ruangan komen rasa macam mana. Orang lain pun kalau dah dengar tadi, kalau rasa apa-apa boleh komen. Baik. Ustaz Nazmi Hakim. Ustaz mimpi berubah orang ruqyah. Simptom ke apa tu? Simptom anda seorang perawat. Mainan tidur. Okey. Okey, kita ada soalan. Asri Manja jawab lah. Dia Pahang. Ustaz. Orang Pahang. Masya Allah, pelanggan tetap kita ni. Asri Manja. Terima kasih beli produk kami dan bagi testimoni. Terima kasih. Pahang Masya Allah. Baik, seterusnya. Dari TikTok ada satu soalan. Kita tengok soalan dari TikTok. Okey, silakan. Kalau pukau tu sihir apa Ustaz? Mak saya pernah dipukau. Pukau. Kategori sihir ke? Siapa nama yang bertanya? Sini Kak Ina daripada Putrajaya. Kak Ina daripada Putrajaya. Termasuk ejen lah. Soalan dia sekali lagi kita ingat. Pukau tu sihir apa? Pukau tu sihir apa? Mak dia kena. Mak dia pernah kena. Okey, pukau ni termasuk daripada jampi serapah ilmu sihir dengan tujuan
jahat lah biasa. Nak suruh orang yang kita nak tundukkan orang tu ikut cakap kita, nak mencuri, beri arahan tertentu supaya orang tu rebah. Okey. Pukau ni termasuk sihir apa? Pukau ini termasuk sihir ditiup. Contoh gini kita kata, contoh bahasa Jawa. Kita pergi kat orang tu contoh. Wa may talattab wallahu yusayrun nabikum. Aku alif kau ba. Contoh. Jangan guna pula. Ini tak boleh diamal. Dia pun tiup. Aku alih kau ba, aku kata apa, mengikut aku. Jadi ikut. Ataupun dia boleh tiup, ataupun dia boleh sentuh. Jadi tak ingat, tak abah. Ini melalui sentuhan. Tapi nak sentuh tu biasa ibu minyak dulu. Kebiasaan lah. Tapi kebanyakan pukau ni tiup. Baca-baca dia tiup. Tapi dia takkan berkesan kepada orang yang beriman dan bertakwa yang selalu ada benteng diri dengan zikir-zikirnya. Itu. Jadi itu kategori pukau termasuk alam sihir ditiup. Okey. Dan ada soalan daripada Facebook ya. Juhaiza. Juhaiza pemenang semalam Puan Juhaiza. Pemenang nombor 3. Nombor 3. Ustaz, kalau kita ternampak barangnya sihir, barangan sihir, okey, ternampak Lepas tu biji mata saya dia letak kat belakang rumah lah. Dia okey. Dia letak kat belakang rumah. Antara rumah dia dengan rumah saya. Saya ternampak ya. Lepas tu biji mata saya mencocok-cocok. Okey. Yang pertama, belum tentu lagi yang dia letak tu buhur sihir. Boleh jadi yang dia letak tu adalah pelindung kawasan tersebut, rumah tersebut. Jadi bila kita tengok tu mencocok mata, tak semestinya sihir. Ada kalanya yang kita nampak tu mungkin dia nak buat pelindung rumah, tapi ada khadam. Caranya ada khadam, menghadirkan khadam. Kita yang dah ada gangguan yang kita tengok akan efek pada mata. Dia tak semestinya efek. Dia tak semestinya untuk kita, tidak semestinya. So kena cek lagi. Yang pasti barangan tersebut berkhadam. Next. Sampai berminggu lah berubat sampai sekarang kesannya. Sebelum mata yang kena jadi bengkak piskan. Okey. Tempat yang ditanam, tanah ayat ni. Tempat yang ditanam tu tuan-puan gali balik. Senyap-senyap je lah. Gali pakai sarung tangan apa, sambil baca Al-Fal'anah gali, ambil barangan tersebut buka. Kalau ada ikatan, leraikan. Kalau ada tulisan, lunturkan. Kalau barang tu berlogam, keras, cacatkan. Kemudian basuh tempat tu. Basuh sambil baca Al-Fal'anah. InsyaAllah selesai. Kena buat gitu. Nanti akan hilang sakit kamu. Gitu. Banyaklah pula soalan. Saya pun dah agai sebenarnya. Kita tarik nafas sekejap tuan-puan. Kejupalan dulu. Okey. Okey tuan-puan, dia rahmat dari Allah. Saya pening kepala dah. Baik, soalan saya bagi Cik Najibah jawab sekejap. Saya warming up sekejap. Daripada Sa'ariri, hidung bau colok Cina kuat sangat. Kuat sangat. Bau sampai nak makan pun berasa nak muntah. Sa'ariri, hidung dia bau colok Cina. Sedangkan situ tak ada colok Cina, ya bang. Itu pelik tu. Ini antara simptom sihir tau. Antaranya simptom. Tapi kena tahu betul ke kat tempat tu memang tak ada langsung colok Cina. Cek dulu tempat tu ada tak colok Cina. Cek atas bawah kiri kanan depan belakang tak ada. Tengok dah salah kali keluarga kita pasang tak ada. Tapi kita bau benda tu. Kita seorang bau, orang lain tak bau. Kalau yang tu bau betul. Kalau itu memang simptom sihir lah. Berapa bau tu dia buhul dia. Barangan sihir, media sihir yang digunakan untuk buat jampi sihir tu, antaranya colok Cina tu bau. Daripada jarak jauh kita ke bau jugalah sebab kita mangsanya.
Okey. Tuan Ahmad jawab. Selepas dengar ayat tadi rasa berdebar dan nak muntah. Ada simptom gangguan tu. Simptom gangguan. Tuan Ahmad tu. Nanti boleh join Telegram ya. Asaza Official. Tapi Tuan Ahmad tu. Tapi tak semestinya sihir ya. Rasa gitu itu simptom umum. Ada gangguan. Simptom umum saja tadi. Muhammad Rizal tadi. Tuan Muhammad Rizal dia rasa. Dia tak ada rasa apa Ustaz. Sebab telinga memang berdesing. Mungkin sebab hari-hari saya baca ayat ruqyah. Okey. Tetapi dulu masa mula-mula dengar ruqyah Ustaz, dalam telinga kiri macam ada bunyi degupan jantung. Oh, itu simptom biasa saja. Rasaan. Okey tuan-puan, kembali kepada Cik Najibah. Okay, takut ada soalan pada TikTok. Kat TikTok ada daripada Kak Ina. Dah lah tu Ustaz nampak letih sangat tu. Tak ada soalan. Oh, letih. Oh, biasalah. Tuan-puan bagi beras pagi apa petang. Lepas tu bagi buka puasa baby. Lepas tu Madinah Korea di Ramadan Madinah Ramadan. Kemudian dia balik pula ada cabutan bertuah pula. Lepas tu kemudian ada program khas pula. Semalam kita buat program sempena Lailatul Qadar lah malam. Ada ibadah aktiviti tertentu sampai ke 2 pagi. Kemudian tidur ke 5 bangun pula. Jadi sebab tu penat sikit lah biasalah tuan-tuan. Tak ada masa rehat. Tok Guru ni Aziz kata masa nak rehat tunggu mati, mau rehat banyak ada kubur. Tok Guru ni Aziz kata. Kebaikan dakwah ni, amal ma'ruf nahi munkar ni tidak ada cuti sebenarnya. Okey, silakan Najibah kalau ada soalan daripada TikTok ataupun Najibah nak bagi tahu apa mungkin. Silakan. Okey, tadi Ustaz dah jelaskan apa itu sihir. Jenis-jenis sihir ada yang catat tak? Ada yang catat tak? Apa tu jenis sihir? Apa tujuan sihir? Lepas tu Ustaz dah jawab kan antara simptom-simptomnya. Okey. Jadi cuma tadi Ustaz ada sebut pasal media ataupun buho sihir. Buho sihir ni dia ada banyak jenis lah. Buho sihir tu banyak jenis. Jadi kita nak kena pasti buho sihir tu macam mana? Macam mana Ustaz, macam mana kita nak kena pasti buho sihir? Buhulan sihir. Macam Ustaz kata tadi, ada buho sihir tu dia menggunakan minyak, ada menggunakan duit shilling, ada paku. Macam mana kita nak tahu tu? Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita terjumpa duit shilling dan sebagainya. Tumpahan darah di depan kedai, depan rumah. Kita terjumpa benda diikat di pokok, di tiang elektrik depan rumah kita. Di atas pintu kita ke. Kita terjumpa benda tu. Azimat-azimat tertentu. Tapi macam mana kita nak kena pasti ianya barangan sihir. Okey tuan-tuan, barangan sihir ni dia akan cukup-cukup berfungsi dan ada kesan terutama kepada mangsa sihir dulu. Mangsa sihir confirm ada kesan. Untuk orang lain tu adakah tak kena? Dia kalau pegang apa, kalau langkah dia tak kena. Melainkan tuan-puan dia ada kesan pengaruhnya sedikit sahaja mempengaruhi. Contoh kalau orang mangsa sihir tu terlangkah, terpegang dan sebagainya, automatik dia akan terkena pensan dan sebagainya, muntah terus. Tapi kalau orang yang bukan mangsa sihir tu terkena pengaruh yang ada di tempat tu, pijak ke pegang ke apa, dia tak langsung terus kerasukan, dia tak langsung terus muntah. Kerana dia bukan mangsa utama tapi ada kesannya. Terutama bila kita saya pernah pergi satu rumah. Saya minta pesakit, dia terkena sihir disiram. Saya minta pesakit tu berjalan depan rumah sambil baca Al-Fal An-Nas lah. Dan dia berjalan, tiba-tiba dia rasa gatal tempat tu. Rasa gatal tak amat sangat. Saya pun tengah duduk. Saya tengah berdiri tempat tu, saya nak tengok rasa gatal tak. Mula-mula duduk rasa gatal. Saya berdiri lama lagi. Kemudian mulalah badan saya pun gatal. Tapi tak seteruk dia. Biasa saja rasa gatal. Dia memang menggaru gini lah gatal. Sebab dia mangsa sihir. Dia tujuannya. Saya bukan tujuan dia. Tapi ada juga rasa gatal tu. Memang gatal. Saya terus balik mandi air daun bidara. Itu. Memang gatal rasa. Pengaruhnya terkena. Jadi dia ada efek dia. Terutama bila kita pegang. Kita baca duit syirin tadi. Falamma alqam qala Musa ma ji'tu bihi as-sihr
innallaha sayubtiluh ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Barang tersebut ada kesan, kadang kita terasa panasnya tersebut. Dan mungkin Cik Najibah boleh tambah sedikit tentang buhulan sihir. Okey, buhulan sihir ni sebenarnya kita boleh kategorikan kepada dua lah. Iaitu sihir supli dan juga sihir adi. Okey, sihir supli ni kalau saya salah mohon betulkan ya. Sihir supli adalah sihir yang berat. Berat pula lah. Buhur sihir supli adalah buhur sihir yang berat dan hina. Yang mana dia menggunakan najis. Najis. Dia menghina ayat-ayat Al-Quran untuk menghasilkan buhur sihir tersebut. Biasanya yang kena sihir supli ni mesti ada kadang-kadang tu sampai mati. Kita pernah ada kan pesakit kan sampai mati. Ya, mati. Terkena sihir buhur sihir supli. Contohnya ditanam air mani di tepi rumahnya di bawah pokok. Pokok tu mampus terus. Mampus terus pokok. Itu kesan maknanya nak buat buhur sihir ni perlukan penghinaan yang cukup tinggi. Contoh pijak Al-Quran. Itu contoh lagi menulis Al-Quran dalam keadaan terbalik. Itu antaranya. Orang yang buat tu memang dikira kafir terus lah. Sebab memang menghina. Kadang-kadang tu Allah tu sendiri dia tulis terbalik. Semata-mata untuk menghina ayat suci Al-Quran. Macam kita ada juga pernah dengar cerita tak? Ustaz pernah cerita sebelum ni. Yang mana seorang tok guru, pangkat tok guru. Pangkat tok guru bila orang datang ke berubat dengan dia terus sembuh. Tapi bila dia dah meninggal, bila anak murid dia membersihkan kawasan rumahnya dan terkejut anak muridnya apabila menjumpai Al-Quran berada di dalam alas kaki di tandas. Betapa tingginya penghinaan, maka betapa tingginya penghinaan kepada ayat suci Al-Quran, maka adanya bantuan daripada syaitan. Sebab itulah kata kalau terkena sihir buhur yang berat ni, buhur yang hina ini memang kesannya sangat berat lah. Okey, seterusnya sihir adi. Sihir adi ni adalah buhur sihir adi ni adalah buhur sihir biasa. Biasa macam contoh pensel ataupun barangan menggunakan barangan peribadi mangsa. Itu antara sihir yang biasa saja. Dan biasanya dia tak proses membuatnya tidak seteruk sihir supli. Buhur supli. Kiranya macam tak perlu menghina ayat Al-Quran, tak perlu mencari air mani, tak perlu mencari darah. Kalau kita kategorikannya buhur sihir supli, contohnya darah haid, darah sumbang mahram, air mani, najis, tu kategorinya lah. Kalau yang macam paku, benang, pakaian tu sihir adi sahaja. Buhur sihir adi biasa saja. Macam mana kita boleh tahu buhur sihir tu diperbuat daripada apa? Ustaz, boleh jelaskan? Macam mana kita boleh tahu buhur sihir tu dibuat daripada apa? Tuan-puan, dah banyak lagi lah soalan-soalan lain yang kita nak tahu. Kalau korang nak tahu, teruskan share, follow and like. InsyaAllah kita akan kongsikan pada hari yang lain. Masa telah mencemburui kita. Rancangan kita terpaksa di stop. Lupa, kita ada program lain nanti. Dah pukul 8 dah. Okey. Rancangan yang seterusnya. Okey. Rancangan ini sudah habis pukul 8. Baik tuan pada rahmatan Allah. Kita sambung lagi pada rancangan seterusnya. Tanyalah tentang sihir. Kami menjawab dengan ilmiah. Semoga kita beroleh ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad. Allahu akbar. Barakallahu fiikum.